Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan sebuah video untuk mini projek kedua kami. Okey, sebelum saya mulakan majlis hari ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli speaker. Saya sebagai moderator anda, Muhammad Aiman Mukarib bin Mat Kamal, dan speaker pertama saya iaitu Khalidah Liana binti Muhammad Roslan, dan speaker kedua iaitu Amirah Zulaika binti Zulkifli. Speaker ketiga, Muhammad Ubaidullah bin Al-Armi. Speaker keempat, Amir Faiz bin Syarul Anwar. Speaker kelima, Liu Sengwei. Speaker keenam, Muhammad Daniel Rizwan bin Al-Jabahiruddin. Okey, dan terakhir sekali, speaker ketujuh iaitu Iman Izul Hakim bin Zulkifli. Okey, berdasarkan perbincangan kami pada petang ini, kami akan membincangkan sebuah video iaitu bertajuk seorang sales dan seorang finance director. Okey, pertama sekali, seorang sales ini telah memberitahu kepada pengarah kewangan supaya mengubah akaun mereka disebabkan berlakunya kesalahan dalam merekod. Okey, oleh itu, terdapat pelbagai ancaman dan ugutan dan serta tanggungjawab dan nilai murni yang perlu diambil daripada peristiwa ini. Okey, pertama sekali, saya menjemput speaker yang pertama iaitu Khalidah Liana binti Muhammad Roslan untuk menjawab soalan saya. Apakah ancaman dan kepentingan diri kepada sales director kepada finance director? Terima kasih kepada moderator. Okey, sebelum tu saya akan memberikan maksud apa itu ancaman kepentingan diri ataupun self-interest threat. Okey, self-interest threat ni ataupun ancaman diri ni, dia bermaksud bahawa ancaman ahli akan bertindak dengan cara yang merugikan firmanya, majikan, pelanggan atau orang awam. Ancaman ini wujud jika juru audit memegang kepentingan kewangan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam syarikat. Okey, berdasarkan video tersebut saya ringkaskan dekat sini. David adalah sebagai seorang pengarah kewangan, manakala Jody adalah pengarah jualan. Okey, pada mulanya David dapat tahu ada masalah dengan bekalan mereka yang dihantar semula daripada syarikat private limited yang melibatkan kerugian sebanyak $45 juta. Perkara tersebut terjadi disebabkan oleh pekerja Johnny yang melakukan kesilapan. Oleh itu David nak laraskan semula angka jualan, tetapi Johnny tidak izinkan kerana jika David berkeras untuk betulkan atau laraskannya, ia akan membuatkan semua orang menderita kerana bonus mereka akan terjejas dengan teruk. Jadi Johnny dia membuat keputusan untuk selesaikan perkara tu dengan majikan mereka iaitu CEO mereka lah. Okey, isu dia dekat sini kita boleh nampak di mana ancaman kepentingan diri itu berlaku apabila Johnny berkeras tidak mahu melaraskan akaun syarikat supaya bonus dia dengan yang lain tu tidak terjejas. Kita boleh nampak Johnny ni tak menitik beratkan tentang masalah berlaku dalam syarikat tu. Apa yang penting bagi dia adalah mendapatkan ganjaran atau bonus selepas meningkatkan prestasi jualan syarikat mereka. Sekian itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kembali kepada moderator kita. Okay, terima kasih atas jawapan yang sungguh bernas. Okey, oleh itu, kesimpulan daripada ancaman kepentingan diri, terselahlah bahawa Johnny ini merupakan mengambil kelebihan sebagai pengarah kewangan. Okey, dari situ kita dapat lihat, dan poin kedua saya untuk bertanya kepada Cik Zulaika kita tentang bagaimana ugutan yang telah diterangkan oleh Khalidah itu. Okey, terima kasih moderator. Saya nak terangkan tentang intimidation threat, ancaman ugutan. Maksud ancaman ugutan wujud sekiranya juru audit diancam oleh pihak pengurusan atau pengarahnya sehingga mereka dihalang daripada bertindak secara objektif.
Contoh keadaan yang boleh mewujudkan ancaman ugutan, diancam dengan pemecatan atau penggantian berhubung dengan pelibatan pelanggan, diancam tindakan undang-undang. Okey, daripada video yang kita tu, it's just a careless mistake, saya dapat lihat perbuatan yang tidak beretika iaitu ancaman dan ugutan terjadi antara David dan Jody. Ancaman ugutan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pekerja bawahan daripada Johnny. Pekerja bawahan Johnny telah membuat kesilapan merekod 50,000 unit untuk diberikan kepada customer. Unit yang sepatutnya pekerja keluarkan adalah 5,000 unit sahaja. Johnny sebagai pengurus jualan harus mengambil tahu setiap tugas pekerja bawahannya supaya perkara sebegini tidak terjadi. Daripada kesalahan ini, syarikat telah membuat untung yang banyak dan pekerja di syarikat itu termasuk Johnny dan David akan menerima bonus yang lebih banyak. David memberitahu Johnny yang dia akan menceritakan tentang kesilapan pelarasan jualan itu kepada CEO syarikat dan akan membetulkan jualan daripada 50,000 unit kepada 5,000 unit. Sebab itu, Johnny telah mengugut David jika David memberitahu CEO mengenai kesilapan itu, dia akan memberitahu kesilapan itu berpunca daripada David dan pekerja bawahannya. Johnny membuat demikian kerana apabila David menurunkan jumlah jualan, bonus yang pekerja syarikat dan termasuk David dan Johnny juga akan dikurangkan. Johnny masih nak bonus yang tidak patut didapat tu dan terus mengancam David supaya membiarkan pelarasan jualan yang salah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Cik Zulaika. Okey, dari situ kita dapat lihatkan bahawa Johnny ni mengambil kesempatan sebagai pengurus kewangan. Oleh sebab demikian, mungkin daripada segi etika, mereka melanggar etika tersebut. Mengambil kepentingan sendiri dan memberi ugutan. Daripada segi mengikut undang-undang, David ni, maafkan saya, Johnny ni akan diberi tindakan yang tegas dan akan merosakkan nama beliau. Dan tindakan terdekat itu boleh disabitkan kehilangan kerja, masuk penjara. Okey, daripada situ mungkin kita boleh teruskan kepada speaker yang ketiga iaitu Muhammad Ubaidullah untuk menerangkan tanggungjawab sebagai pengarah jualan supaya mereka lebih tahu. Okey, terima kasih Tuan Moderator Aiman. Okey, pertama sekali saya akan terangkan tentang sales ataupun jualan. Sales ni ataupun jualan ni merupakan nadi kepada sesebuah perniagaan ataupun bisnes. Contohnya dekat badan kita, kalau nadi kalau tidak boleh bergerak, maka darah tidak akan boleh diangkut ke seluruh badan lah. Begitu juga sama dengan bisnes. Kalau perniagaan kita tidak ada sales, maka perniagaan kita tidak akan dapat profit. So kembali kepada topik kita. Dalam setiap perniagaan ni dia perlu ada pengarah jualan ataupun sales director. So apakah tugas sales director? Pertama sekali, sebagai sales director ni dia perlu tahu apa produk yang dia jual, ciri-ciri produk yang dia jual, kelebihan produk yang dia jual itu. So bila mana dia dapat tahu kelebihan ataupun ciri-ciri tentang produk yang dia jual itu, baru ke step yang seterusnya dia boleh promosikan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan untuk menggalakkan orang ramai tertarik dengan produk yang dia jual itu. Dan poin yang kedua, sebagai pengarah jualan ni dia perlu merancang perancangan, dia perlu ada perancangan tahunan dia. Contohnya, setiap tahun tu dia mesti adakan diskaun ataupun promosi mengenai produk tersebutlah, produk yang dia keluarkan. Dia tidak boleh sepanjang tahun saja dia jual produk itu dengan tanpa promosi. Bila mana kita adakan promosi ataupun diskaun ini, kita akan menarik pelanggan membeli barang kita secara pukal. Okey. Yang poin yang seterusnya, sebagai pengarah jualan ni, kita tak boleh jual barang kita ni secara hard sell ataupun kita buat sale secara hard sell. Sebab setiap pelanggan ni dia tak sama cita rasa dia. So pertama sekali sebagai pengarah jualan ni, kita perlu bina trust dengan pelanggan kita. Pelanggan kita perlu trust dengan kita. So step yang seterusnya baru pelanggan kita akan tertarik dengan produk kita. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada speaker ketiga kita dan saya jemput
kepada speaker keempat iaitu Amir Faiz untuk menambah sedikit pengetahuan tentang tanggungjawab. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Pendapat saya sebagai seorang director pengarah jualan ni, dia perlu fahami arah aliran dan landscape kursus industri. So macam mana fahami arah aliran ni, maksudnya dia kena faham macam mana dia nak alihkan kewangan itu dengan betul. So arah aliran ni dia perlu mensistematikkan dia punya sistem kewangan mengikut financial punya step supaya tidak berlakunya kesilapan dan sebarang kerugian yang boleh menyebabkan salah faham dan ketidakpuasan hati kat situ. Okey. Poin yang kedua ialah dia sebagai pengarah jualan, dia perlu menyampaikan cadangan nilai secara berkesan melalui pembentangan atau cadangan. Contohnya, sebagai seorang pengarah jualan ni, dia akan pergi dekat satu-satu customer. Dia akan bentangkan produk dia untuk menarik minat customer tu ataupun sesuatu syarikat supaya syarikat tu tertarik dengan produk dia. Contoh, kita ada produk macam saya ada produk wainscoting. Macam mana saya nak tarikkan minat customer? Mungkin saya akan buat secara live ataupun saya akan pergi ke rumah customer on-site. Saya akan explain apa dia kelebihan wainscoting, apa yang jenis-jenis yang ada, pattern yang ada, design yang ada. Okey, harga dia macam mana. Di situ kita boleh customer akan wainscoting dia macam ni, harga dia macam ni. So di situ dia nampak. Okey, so yang terakhir sekali, sebagai pengarah jualan, dia adalah dia ada kuasa untuk laporkan lapor yang mengubah arah strategik akaun atau belanjawan taktikal. Maksudnya dia kena report macam akaun tu untung, macam mana dia boleh dapat untung, macam mana set tu boleh untung untuk bulan tu. Contohnya kita sekarang dalam nak masuk awal tahun. Sekarang ni mungkin Chinese New Year akan cari buah limau. Sebab Chinese New Year sale untung, sebab apa? Kita punya produk tu buah limau. Sebab apa untung? Sebab orang Chinese cari buah limau sebagai perayaan mereka. Contoh macam tu. Kalau kata kurang, kalau kata sale kita jatuh, macam mana kita nak tahu, kita sebagai sale director, dia kena tahu sebab apa jatuh. Dia kena cari punca yang menyebabkan kejatuhan tu, sebab apa rugi. Yang itulah. Okey, daripada saya, terima kasih. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada speaker yang keempat saya, iaitu Amir Faiz. Okey, dari sini kita dapat lihat bahawa tanggungjawab sebagai sales director ni merupakan tanggungjawab yang berat. Dari situ, mereka perlulah sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara supaya tidak melibatkan kemalangan ataupun berlakunya insiden supaya boleh menyebabkan kegagalan dalam kehidupan. Okey, seterusnya saya jemput speaker yang kelima saya, iaitu Liu Sengwei, untuk menerangkan tanggungjawab pengarah kewangan. Okey, terima kasih kepada moderator. Dan saya akan mentangkan tanggungjawab sebagai pengarah kewangan. Tanggungjawab yang pertama, pengarah kewangan perlu mengarahkan dan mengawal kaki tangan kewangan untuk memastikan mereka bermotivasi dan maju dengan sewajarnya, dan supaya mereka menjalankan tanggungjawab mereka mengikut standard yang diperlukan. Contoh iaitu David sebagai pengarah kewangan perlu sentiasa mengawal kerja berlaku mistake yang tu. Poin yang kedua adalah dia perlu sentiasa menganalisis dan melaporkan prestasi kewangan. David tu perlu sentiasa menganalisis setiap akaun-akaun kewangan dekat syarikat dia lah. Sekiranya dapat kesilapan, dia perlu melaporkan kesilapan tu kepada orang atasan tu. Dia tak boleh buat tak tahu, biar saja. Sebab kalau dia biar saja, dia akan jejaskan prestasi kewangan syarikat dia lah. Yang ketiga, tanggungjawab dia adalah untuk menyelia fungsi audit dan cukai. David tu perlu menyelia dan memantau fungsi audit dan cukai tu berfungsi dengan baik. Yang last sekali, tanggungjawab dia adalah untuk membangunkan dan melaksanakan program audit tanaman untuk memastikan syarikat tu mematuhi prosedur dan peraturan kewangan dengan baik. Yang ni adalah tanggungjawab untuk pengarah kewangan. Saya akan pas kepada Daniel Rizwan. Saya Daniel Rizwan.
sekarang saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Dio sendiri. Tugas ataupun tanggungjawab sebagai seorang pengarah kewangan yang seterusnya ialah menaik taraf dan menjalankan polisi perakaunan. Apa itu polisi perakaunan? Polisi perakaunan adalah satu prinsip yang khas dan dicipta dan digunakan oleh syarikat-syarikat untuk menguruskan kewangan mereka. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, jika kita ingin menjaga stok atau inventory kita, kita boleh menjalankan keluar dan masuk stok mengikut 3 cara. Pertama ada menggunakan cara average weight method, ataupun first in first out method, ataupun last in first out method. So dari situ, sebagai seorang pengarah kewangan, kita harus melihat manakah satu method ataupun cara yang sesuai untuk syarikat dalam satu jangka masa. Kita boleh menggunakan first in first out, iaitu menerima barang baru, tapi kita still menggunakan barang yang pertama kita dapat, barang yang awal, lebih awal daripada apa yang kita baru dapat tadi. So seterusnya, tugas pengarah kewangan ialah mengkaji dan merancang bajet untuk sesebuah syarikat. Okay. Daripada dapat kita lihat ni, pengarah kewangan seharusnya sudah menyediakan satu baseline ataupun satu tahap untuk menjadi satu penanda aras, iaitu bajet, supaya syarikat dapat tahu berapakah kewangan yang harus dia keluarkan dan juga harus dia simpan dalam proses perniagaan mereka. Sebagai contoh, sebuah syarikat akan mengira berapa banyak stok yang mereka perlukan pada tahun hadapan, dan juga setelah selesai menjual barangan tersebut, mereka akan menilai dengan bajet yang telah pengarah kewangan sediakan. Adakah ia melebihi, adakah keputusan daripada perniagaan ataupun statement tahunan itu melebihi atau kurang daripada bajet yang telah disediakan. So dari situ pengarah kewangan dan juga pemilik syarikat dapat melihat di mana ataupun apa yang membuatkan mereka memiliki untung yang banyak dan apa yang membuatkan mereka rugi. Dari situ kita tahu pengarah kewangan memang harus menyediakan bajet agar kewangan syarikat dapat dijaga dengan baiklah. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator Encik Aiman. Terima kasih Encik Daniel Rizwan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Iman Izzul Hakim untuk membincangkan nilai-nilai murni yang terdapat di dalam video tersebut. Okay, terima kasih moderator Aiman Garis. Okay, tanpa membuang masa lagi, mari saya kongsikan beberapa nilai yang terdapat dalam isu yang dibangkitkan. Okey, terdapat 2 nilai yang dapat kita pelajari pada hari ini. Isu yang pertama adalah integriti. Apa yang dikaitkan dengan integriti ini adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Dalam isu tersebut, contoh yang dapat dikaitkan dengan nilai tersebut adalah ketika David menghubungi Johnny dan memberitahu tentang sales return sebanyak 4.5 juta. Selain itu, nilai ini juga dapat dilihat melalui sikap Johnny yang jujur dengan memberitahu David yang kesilapan tersebut berpunca daripada kaki tangan Johnny sendiri. Nilai kedua yang dapat kita pelajari daripada isu tersebut adalah professional behavior ataupun tingkah laku profesional. Hal ini dapat dikaitkan dengan David yang mahu melakukan pembetulan dengan cepat dan teliti. Selain itu, Johnny juga bersikap amanah dengan tidak mengindahkan bonus lebihan yang dapat diperolehi oleh semua staf meskipun bonus tersebut adalah dalam amount yang besar. Inilah contoh yang perlu kita terapkan dalam kalangan para pekerja di negara kita. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Iman Izzul Hakim. Okey, kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada mulanya majlis sehingga ke akhir majlis, bahawa kita sebagai manusia di atas muka bumi ini sentiasalah mengikut nilai-nilai murni yang seperti yang dikatakan oleh Encik Izzul, bahawa untuk demi kesenangan yang akan datang. Oleh itu, kita sebagai manusia haruslah
mengikut etika supaya kita sentiasa berhati-hati di mana jua. Okey, sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.